Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, kerana masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini mengikut kadar waktu yang ditetapkan olehnya, dengan dicurahkan kepada kita pelbagai jenis nikmat, rezeki dan kurniaan yang kita perlukan sepanjang kehidupan ini. Alhamdulillah. Begitu juga kita syukuri nikmat iman yang masih lagi Allah anugerahkan menjadi perhiasan yang mengindahkan hati kita, menjadi pegangan hidup kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita ini terus berada di atas jalan yang lurus sepanjang perjalanan hidup kita ini, sampailah saat kita kembali kepadanya nanti sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang diampunkan dosa dan kesalahan kita, yang dicurahkan rahmat ke atas kita, yang mana kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti pada hari pembalasan dalam keadaan kita reda kepada Allah, lagi diredai olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sihat sejahtera, ya, tenang dan damai bersama orang-orang yang dikasihi, dengan keluarga masing-masing. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam siri syarahan sempena bulan Zulhijjah yang dianjurkan oleh Masjid An-Nur yang kita sayangi ini. Alhamdulillah masa berlalu tanpa menanti sesiapa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan sekarang kita sudah pun berada dalam bulan Zulhijjah, menanti seminggu lagi datangnya Hari Raya Aidil Adha, dengan kita membawa amalan kita masing-masing, sama ada dalam kita menelusuri umur yang Allah kurniakan ini dengan membawa amal soleh ataupun sebaliknya. Ya, namun sebagai orang yang beriman, kita senantiasa berusaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikurniakan istiqamah. Ya, kita terus dengan amal saleh yang mampu kita lakukan, terus dikurniakan oleh Allah tekad dan keazaman, ya, untuk menjauhkan diri daripada segala perkara yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah, ya. Alhamdulillah, dalam suasana bulan Zulhijjah seperti ini, pastinya kita sering diingatkan tentang nilai pengorbanan dalam kehidupan, ya. Sebab itu Hari Raya bulan Zulhijjah ini juga dinamakan sebagai Aidil Adha, Hari Raya Korban. Adha itu maknanya korban, ya. Mengambil sempena ibadat menyembelih binatang korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dalam hari-hari Raya Aidil Adha nanti, ya, mencari keridaan Allah, mencari pahala di sisinya. Walaupun mungkin kita pada tahun ini tidak dapat menyaksikan sendiri, ya, ibadat korban disembelih depan mata kita, menyaksikan sendiri darah-darahnya mengalir mencecah bumi daripada binatang korban itu tadi. Namun mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita, seperti mana yang telah dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahawa pahalanya tetap sama apabila seorang itu telah berniat, berazam hendak melakukan sesuatu amalan, ketaatan ataupun ibadat, tetapi terhalang. Yang mana halangan itu bukan daripada kita sengaja sendiri, tidak, tapi halangan yang tidak dapat kita elakkan, maka pahalanya tetap sama mudah-mudahan. Dan itu menjadi sebab kita bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh masyarakat kita, negara kita, malah dunia kita pada hari ini terus dipelihara oleh Allah, dijauhkan daripada musibah, dan mudah-mudahan diangkat, ya, malapetaka wabak ataupun COVID-19 yang masih sedang kita hadapi pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bila kita kata tentang korban dan pengorbanan, pastinya kita sebagai orang Melayu juga menggunakan perkataan korban. Cuma orang Melayu ni bila katakan korban, dia ada membawa dua maksud.
Ya. Satu maksud yang masih terikat dengan istilah yang digunakan dalam agama kita, tetapi kadang-kadang dalam bahasa Melayu ini perkataan korban juga digunakan dengan makna yang sangat negatif. Maksudnya begini, kalau perkataan korban yang asal dari segi bahasa agama kita, ya, berdasarkan kalimat-kalimat yang Allah gunakan di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu perkataan kurban itu membawa maksud melakukan sesuatu perkara dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kurban secara khusus maknanya kita melepaskan sesuatu yang kita senangi. Kita lepaskan sesuatu yang kita senangi dengan niat untuk kita ini hampir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkataan kurban itu kata dasarnya ataupun root wordnya, ya, berakar daripada 3 huruf. Ada qaf, ada ra dengan ada ba. Ya, saya rasa mungkin dah sering kita dengar huraian ini, para asatidzah kita sudah juga membentangkan kepada kita, namun kita mengingatkan diri kita kembali, ya, apa asal makna kurban yang sebenarnya, ya. Jadi ada qaf ra dengan ba. Daripada qaf ra dengan ba itulah datang perkataan qaraba, yaqrabu, ya, mendekati. Datang perkataan qarib, yang dekat. Jadilah perkataan kurban, ya, satu ibadat yang khusus di mana kita dituntut melepaskan sesuatu yang kita senangi, ya, untuk mendapatkan ataupun untuk mengusahakan sesuatu yang lebih mulia semata-mata dengan niat untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran juga, ya, ada perkataan-perkataan lain yang menggunakan ataupun yang berasal daripada kata dasar qaf ra dengan ba tadi, ya. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabuz zina. Ya, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Itu taqrabu, ada qaf, ada ra, ada ba, ya. Nah, begitu juga ada ayat wa tilka hududullah fala taqrabuha, dan itulah dia batasan-batasan peraturan yang ditetapkan oleh Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Maknanya perkara kalau dilarang Allah, jadikan sempadan yang kita jauhi. Jangan dekat pun kepada sempadan-sempadan itu. Jadi itu daripada qaraba, ya, mendekati. Datang perkataan kurban, ya. Jadi itu istilah asal. Perkataan kurban dengan niat untuk mendekati Allah, untuk menghampirkan diri kepada Allah. Tapi datang orang Melayu pula, kadang-kadang perkataan kurban tu ada bawa maksud yang negatif, ya, yang tidak baik. Apabila kurban itu membawa maksud mangsa, ya, mangsa. Kalau kita kata bila berlaku kemalangan jalan raya sebagai contoh, kadang-kadang antara yang kita gunakan, maka 3 nyawa telah terkorban sebagai kita katalah, ya. Kalau berlaku sesuatu bencana alam sebagai contoh, yang meninggal dunia kita kata sehingga menyebabkan 3 orang korban. Maknanya 3 orang mati, kehilangan nyawa. Itu kadang-kadang orang Melayu menggunakan perkataan korban untuk membawa maksud kehilangan nyawa ataupun orang yang mati bila berlaku sesuatu bencana, ya. Ataupun korban itu kita kata menjadi mangsa. Kalau berlaku sesuatu jenayah, ya, katalah seorang lelaki menganiaya wanita, ya, dengan cara yang ganas dan sebagainya, kita kata wanita itu telah menjadi korban penganiayaan, ya, yang dilakukan oleh seorang lelaki dan sebagainya, ya. Jadi perkataan korban jadi membawa maksud yang negatif juga dalam penggunaan bahasa orang Melayu. Jadi dengan itu, sebagai permulaan, kita perlu jelas terlebih dahulu, ya, bila kita kata korban, bila kita kata pengorbanan, bila kita kaitkan dengan hari raya korban seperti ini, kita kena jelas bahawa apa yang dituntut oleh Allah untuk kita lakukan supaya kita melepaskan sesuatu yang kita senangi itu demi mencapai sesuatu lain atau sesuatu yang lain yang kita harapkan lebih baik, itu mestilah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat supaya kita berjaya diterima oleh Allah, hampir kepadanya, ya, barulah jadi korban, barulah jadi ibadat, barulah jadi mulia, ya. Kalau tidak, ya, apa yang berlaku sebaliknya. Kalau kita ada sesuatu yang kita senangi, kita sanggup lepaskan susah payah, kita sanggup mengatasi keinginan hati kita, tetapi untuk mencapai sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah pula, ataupun yang hanya mendatangkan kemurkaan di sisi Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah Allah makin jauhkan kita daripadanya dengan sebab kita melepaskan sesuatu yang kita senangi tadi. Maka kalau itu bukan pengorbanan namanya, itu tidak dikira kita telah berkorban, itu maknanya kita dah jadi korban.
Kita dah jadi korban. Korban kepada apa? Korban kepada mungkin kejahilan kita. Kita jadi korban. Kita sendiri jadi korban kepada mungkin ketamakan kita, nafsu kita, ya. Sebagai contoh. Ada orang memiliki harta ataupun memiliki wang. Wang tu kan sesuatu yang manusia senangi, ya. Kita juga sebagai orang beriman, kita senang ada wang. Sebab dengan ada wang, kita boleh melakukan banyak perkara yang kita perlu lakukan. Belanja untuk anak isteri, ya kan? Untuk kita mengusahakan kebaikan. Orang nak mengeluarkan zakat, perlu ada wang. Yang nak kerjakan ibadat haji, perlu ada wang. Jadi wang itu disenangi oleh semua orang. Jadi kalau ada orang sanggup melepaskan wangnya, membelanjakan hartanya, tapi untuk melakukan perkara yang maksiat, dibeli arak sebagai contoh, sebab tekaknya tadi selera dia tidak sangat minum arak, ya, dah terbiasa dengan minum arak, tak dapat kawal, dibelanjakan hartanya, padahal beli arak tu bukan murah. Bandingkan arak dengan minuman ringan biasa yang kita minum tu, mana yang lebih mahal, tuan-tuan dan puan sekalian? Sanggup dibelanjakan sesuatu yang lebih harganya, tapi perkara itu tidak mendatangkan dia itu menjadi hampir kepada Allah. Sebaliknya, dengan sebab minum arak tadi, Allah membenci, Allah melaknat, menjadi dosa. Dengan sebab minum arak, Allah campak dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan dia melepaskan wang, mengeluarkan, membelanjakan apa yang dia miliki sedangkan itu disenangi untuk mendapatkan sesuatu perkara yang bawa dia jauh daripada Allah, itu bukan namanya berkorban. Sebab Allah tak terima itu sebagai korban. Itu maknanya apa? Dia membiarkan dirinya jadi korban, jadi mangsa. Mangsa kepada apa? Kepada nafsunya, mangsa kepada keinginannya untuk melakukan dosa, mangsa kepada keinginan tekaknya yang tidak boleh dikawal dan tidak boleh dijaga. Ya, jadi mudah-mudahan kita faham peringkat awal korban itu yang bagaimana. Ya, bukan korban yang negatif, tetapi pengorbanan yang membawa kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Begitu juga ya bila kita dalam musim-musim hari raya haji ataupun hari raya korban seperti ini, ya, dalam kita berbincang tentang pengorbanan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, seringkali selalu diingatkan untuk mengambil iktibar sempena peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ya, itu kisah yang masyhur. Semua orang dah tahu. Yang namanya orang Islam pasti pernah mendengar. Terutama selalu disampaikan dalam khutbah-khutbah, dalam kuliah, dalam ceramah bila datang musim-musim bulan Zulhijjah seperti ini. Ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat. Ya, pada satu masa Allah menceritakan, satu masa Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, ya, kata dia, "Ya bunayya, wahai anakku," iaitu Ismail alaihi salam, "inni ara fil manami anni adbahuk." Bapa nampak dalam mimpi bapa sembelih engkau wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim. Ya, "Fanzur madza tara?" Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, jadi seorang bapa yang merupakan seorang nabi, ya, orang, kalau kita orang biasa ni mimpi itu tak boleh pakai, ya kan? Mimpi itu biasanya lintasan hati, fikiran yang tidak membawa makna sangat, ya. Kadang-kadang mungkin betul, tapi biasanya hanyalah kita kata mainan fikiran kita semasa dalam tidur kita. Tapi bagi seorang insan yang bergelar nabi seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, mimpi itu baginya adalah wahyu. Jadi bila dia nampak gambaran dalam mimpinya dia sedang menyembelih anaknya, dia faham ini perintah daripada Allah. Ya. Tapi sebagai bapa jugalah, ya, walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun jelas itu perintah daripada Allah, bersedia untuk laksanakan, ya. Namun yang hendak disembelih itu ataupun yang nampak dalam gambaran adalah anaknya sendiri, kan? Minta pendapat dulu. Sebab dia melihat anaknya ni bukan sebarang orang, anak yang cerdik, yang cerdas, yang faham, yang memahami keadaan dirinya itu sebagai seorang nabi. Jadi berkata kepada si anak tadi, "Ismail, bapa nampak mimpi dalam tidur bapa sembelih engkau. Apa pendapatmu wahai Ismail? Fanzur madza tara?" Maka jawab Nabi Ismail alaihi salam, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin."
Katanya, Pak, Bapak laksanakanlah, tunaikanlah perintah yang telah diberikan kepada Bapak itu. InsyaAllah Bapak akan dapati saya ini seorang daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi anaknya kasih sokongan sebab anaknya faham. Tak pernah bapaknya cakap bohong, tak pernah bapaknya ni seorang yang aniaya keluarga, aniaya sesiapa pun. Bapaknya seorang yang istimewa, senantiasa mendapat panduan daripada Tuhan. Jadi kata, Bapak buatlah. Kalau itu memang diperintahkan kepada Bapak, saya insya-Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi kerana itu akhirnya Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya sudah disiapkan untuk disembelih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah terima membenarkan mimpimu itu, bermakna engkau telah taat hendak melaksanakan perintah yang aku berikan, Allah gantikan. Ya, rupa-rupanya bukan Allah hendak Nabi Ibrahim sembelih anaknya sendiri, tidak, tapi sebagai satu ujian untuk menguji Nabi Ibrahim sanggup patuh ataupun tidak, dan Allah gantikan dengan kambing yang besar. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masya-Allah, begitu kepatuhan Nabi Ibrahim, kesediaan Nabi Ibrahim dengan iman yang begitu kukuh dalam hatinya, menjadikan beliau tidak sedikit pun mempersoalkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun zahirnya nampak seolah-olah perintah itu perintah yang tidak masuk akal. Ya, mana mungkin seorang nabi ya diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kemudaratan, membahayakan, malah boleh menggugurkan nyawa anaknya sendiri, kan? Tak masuk akal, takkan perintah Allah macam tu. Tapi begitu Nabi Ibrahim. Bila jelas kepada beliau bahawa itu adalah perintah daripada Allah, beliau tidak meragui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Adil. Dalam masa yang sama, Tuhan yang Maha mengetahui segala rahsia dan hikmah daripada setiap ketetapannya. Nabi Ibrahim yakin dengan kemurahan Allah. Nabi Ibrahim yakin dengan kasih sayang Allah. Nabi Ibrahim yakin bahawa Allah tak akan suruh dia melakukan sesuatu yang salah, satu yang menghancurkan nyawa, yang membinasakan. Tak mungkin. Tapi taat tetap taat, patuh tetap patuh. Dah siap nak sembelih anaknya, digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ataupun sembelihan yang lain. Nah, kalau kita lihat pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya bukan itu kali pertama. Ya, bukan itu kali pertama. Kita tahu bahawa sebelum itu, setelah Nabi Ismail dilahirkan oleh ibunya yang bernama Hajar, ya, Nabi Ibrahim itu telah membawa Ismail dan ibunya ini ke satu tempat yang kering kontang, kosong. Bukan satu tempat yang ada didiami oleh sesiapa pun, iaitu di satu lembah yang namanya Mekah. Ya, dibawa ke sana daripada jauh. Ya, datang ke sana sampai di tanah Mekah itu, tempat yang kering, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada manusia duduk di situ, ditinggalkan anaknya yang masih bayi, yang masih kecil, namanya Ismail, dengan isterinya sekali, iaitu Hajar. Ditinggalkan di situ. Lalu kemudian hendak ditinggalkan, sampaikan isterinya memanggil dan bertanya, "Abang, apakah ini kerana abang diperintahkan oleh Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Lalu isterinya mengatakan, "Kalaulah memang diperintahkan oleh Allah, aku yakin Allah tidak akan mensia-siakan kami berdua." Begitu sekali. Jadi maknanya itu lagi satu peringkat kita lihat ataupun satu peristiwa pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim yang menurut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu pengorbanan untuk meninggalkan seorang isteri yang dikasihi, meninggalkan anak yang lama dinanti kelahirannya, dah lahir ditinggalkan di tempat itu. Siapa nak jaga? Makan nak dapat dari mana? Sumber air pun tidak ada, ya kan? Hanya dibekalkan dengan sedikit makanan dan minuman. Tetapi ditinggalkan kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga pengorbanan seorang isteri yang memahami betapa mereka itu adalah di bawah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa mereka itu mesti patuh kepada ketetapan Allah. Terima dan serahkan segala-galanya kepada kekuasaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini sebelum kita sambung tentang pengorbanan dan seterusnya, ya, mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanyalah, "Ustaz, macam mana ni? Ya, apa punya pengorbanan macam ini? Ada ke seorang suami tu boleh tinggalkan anak isterinya tempat kosong? Ya,
jauh beratus batu daripada tempat tinggalnya sendiri, tak ada orang lain kat situ, tak ada kedai, tak ada harta pun ditinggalkan. Ya, tanam-tanaman, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan anak dan isteriku ya Allah, sebahagian daripada zuriat aku di biwadin ghairi dhi zar'in, di satu tempat, satu lembah, ya, tempat yang rendah di antara bukit-bukit yang tinggi kelilingnya, yang tak ada tanam-tanaman, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada kebun, tak ada hasil, tak ada buah-buahan. Maknanya secara ringkas, tak ada sumber makanan pun. Itu yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim dalam doanya kepada Allah ketika beliau hendak meninggalkan isteri dan anaknya, iaitu Ismail, di tempat tadi, yang sekarang ini tanah Mekah, ya kan? Aku tinggalkan mereka ya Allah, zuriat aku tinggalkan di sini, yang merupakan satu lembah yang tidak mempunyai sumber makanan, tidak ada tanam-tanaman. Jadi mungkin antara kita ada yang mempersoalkan, macam mana ni Ustaz? Ya, bagaimana mungkin seorang suami kata Nabi, kata dapat wahyu, takkan Allah pilih Nabi tu orang sembarang, mesti orang baik-baik, orang boleh berfikir patutnya, orang yang punya peri kemanusiaan patutnya. Mana mungkin seorang lelaki boleh begitu tergamak sampai tinggalkan anak isteri tempat yang seperti itu? Ini nama hantar untuk jadi korban ni, bukan untuk berkorban, untuk biarkan mereka jadi mangsa. Ini dah kira domestic violence ni Ustaz, ya. Satu penderaan pada anak dan isteri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam membaca dan memerhatikan kisah-kisah sejarah, terutama kisah-kisah para nabi dan rasul, kita kena jelas, ya. Kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama, kita ada prinsip dalam beragama, ya. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip kita jelas bahawa kita ini diperintahkan untuk taat kepada Allah. Satu, Allah kalau perintah, taat. Allah kalau suruh, laksanakan. Allah kalau larang, maknanya jangan buat. Ya kan? Itu prinsip, senang. Tapi kedua, prinsip kita juga ialah kita jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Allah bukan Tuhan yang zalim. Itu prinsip akidah kita. Kita kena jelas juga pegangan kita yakin bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kita juga kena yakin bahawa agama Allah ini ialah agama yang penuh dengan kebaikan, agama yang penuh dengan keindahan, agama yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap undang-undang, perintah, larangan, hukum yang ada sebenarnya adalah untuk keperluan dan kebaikan hidup manusia ini, bukan untuk Allah sendiri. Sebab Allah itu bila atur agama untuk kita taat laksanakan, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tak perlukan apa-apa pun daripada sesiapa. Ya, siapa pun, berapa ramai sekalipun makhluk ini yang taat baik pada Tuhan, Tuhan tak menambah kekayaan dengan sebab itu. Siapa pun, banyak mana pun makhluk ini yang engkar, degil, melawan, itu tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan dan juga kemuliaan Allah. Tetapi agama ini diatur untuk kepentingan manusia sendiri, untuk keperluan hidupnya, untuk kebaikan dirinya, ya kan? Maka sebab itu, prinsip kita ialah Allah perintahkan sesuatu, kita taat. Allah larang, kita tinggalkan. Kita yakin Allah itu Maha Adil, tidak zalim. Allah Maha Pemurah. Dan dalam mengatur agamanya penuh dengan keindahan. Kita yakin agama Allah itu diatur untuk kebaikan kita. Agama Allah jauh sekali daripada untuk menyebabkan kemudaratan, bahaya dan kerosakan ke dalam kehidupan kita. Itu prinsip. Ya. Maka apa yang kita buat mesti jelas berdasarkan prinsip tadi. Apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang nampak kepada Nabi Ibrahim itu sebagai jelas perintah daripada Allah. Ya kan? Maknanya dapat wahyu khusus. Ya, ini perintah Allah khusus kepada Nabi Ibrahim melalui wahyu ataupun mimpi yang ada. Ini perintah khusus kepada Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah khusus tinggalkan anaknya yang masih kecil dengan isterinya tadi di satu tempat yang namanya Mekah itu sekarang, ya, tempat yang kosong, yang tandus, yang gersang, tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada sumber makanan. Itu perintah khusus daripada Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail. Bila perintah khusus tu ada, mak itu zahir perintah Allah, kena laksanakan. Tapi kita kena yakin
bahawa Nabi Ibrahim tahu dengan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyuruh itu, memerintahkan itu untuk mencetuskan ataupun menyebabkan kematian, untuk menyebabkan kemusnahan, untuk menyebabkan kesengsaraan dan kemudaratan. Itu keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kepada kita ialah apa yang zahir, jelas, nyata, kita yakin itu perintah daripada Allah, kita kena buat. Yang jelas kepada kita ialah kita bukan Nabi Ibrahim. Yang jelas kepada kita sampai sekarang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh untuk menjaga nyawa. Sama ada nyawa kita sendiri ataupun nyawa orang lain. Itu kan syariat Islam. Jangan katakan kita dilarang daripada menumpahkan darah ataupun menghilangkan nyawa, membunuh orang lain. Diri kita sendiri, nyawa kita sendiri pun kita wajib diperintahkan oleh Allah untuk jaga. Sebab itu perbuatan membunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam. Melakukan perkara-perkara yang merosakkan keselamatan kita dilarang dalam Islam. Itu yang zahir untuk kita, itu yang kita pegang. Kita tak dapat wahyu khusus yang jelas, kita dapat wahyu, kita tahu yang datang daripada malaikat, perintah daripada Allah, suruh kita terjun tingkat 10 rumah flat HDB kita. Tak ada. Kalau ada tu datang pasti. Itu maknanya kita dapat wahyu dari Nabi yang dilantik oleh Allah. Tak mungkin, sebab selepas Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada Nabi lagi. Kalau ada kita nampak pun gambaran khayalan dalam mimpi kita, itu adalah mainan perasaan dan fikiran manusia yang bukan-bukan, yang tidak ada makna dan tidak ada artinya, bukan wahyu daripada Tuhan. Jadi kita tidak boleh jadikan kisah Nabi Ibrahim itu sebagai teladan yang perlu kita contohi. Jangan pula sekarang ini, satu masa kita dah krisis dengan isteri ke, dah bengang sangat, gaduh, tak boleh baik ke, kemudian dapat anak dengan anak-anak tu sekali kita menyampah ke, kita hantar jauh-jauh. Belikan tiket, naik kapal terbang sama-sama, hantar pergi kat Papua New Guinea, sampai sana kita tinggalkan. Kenapa ni bang kena tinggalkan? Aku ikut contoh Nabi Ibrahim. Kau diam-diam aja, Tuhan jaga. Ketuk-ketuk kaki, nanti keluar mata air, jadi Zam-Zam nombor 2 kat sana. Tak boleh tuan-tuan puan-puan sekalian. Tidak ada perintah itu untuk kita. Tidak ada perintah yang seperti itu daripada Allah untuk kita. Sebab kita pegang pada yang zahir yang diperintahkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi bagi untuk kita ialah apa yang Allah tetapkan, jelas. Apa yang Allah tentukan, jelas. Itu kita pegang. Apa yang Allah tentukan untuk Nabi yang tertentu, perintah yang tertentu, maka kita yakin itu ada rahsia tertentu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita contohi. Jangan pula ada yang mengatakan, aku nak kahwin banyaklah biar kaya jadi orang Islam ni. Berapa banyak kau nak kahwin? Aku nak simpan sampai 8 isteri aku, 9. Poligami sampai 10, 11 orang. Mana ada? Siapa kata tak ada? Ni kan sunnah Nabi, Nabi buat. Bawa pula contoh sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpoligami sampai berapa ramai isterinya dalam satu masa? 10, 11. Kenapa pula aku tak boleh? Kata kita umat Nabi kena ikut contoh Nabi. Dalam keadaan ini kita ikut pada zahir perintah yang Allah kenakan pada kita. Jelas perintah daripada Allah, ketetapannya ialah dalam satu-satu masa maksimum yang dibenarkan untuk seorang lelaki punya isteri, itu pun berdasarkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, cuma 4, tak boleh lebih. Yang Nabi buat, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu ketetapan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah menginginkan dengan hikmahnya sesuatu yang terbaik untuk dihasilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sembelih anak Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, itu tidak menjadi contoh teladan kepada kita untuk ikuti. Degil punya anak kepala batu, kecil-kecil, tak nak dengar cakap ni, kalau aku biar hidup sampai besar ni mati, kalau aku tak matikan dia sekarang, dia pula buat aku sakit jantung, tak bernapas, degilnya nanti bila dah besar. Sembelih aja sekarang. Mana boleh tuan-tuan. Kita tak boleh gunakan kisah Nabi Ibrahim itu sebagai apa? Sebagai hujah untuk kita. Contoh macam kisah Nabi Musa bila bersama dengan Khidir kan? Dalam surah Al-Kahfi. Itu kan ada kisah sampai satu masa Nabi Musa bila mengiringi Khidir, Khidir membunuh seorang anak kecil. Itu jangan jadikan hujah untuk kita ikuti, tidak. Ini adalah cerita-cerita ketetapan Allah yang khusus untuk orang-orang tertentu yang khusus. Bagi kita
Kita pegang kepada prinsip yang umum. Ya, keadilan, keselamatan, pelihara nyawa, pelihara harta, pelihara akal, ini semua adalah ketetapan Allah, tujuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala diaturkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam berhadapan dengan ketetapan Allah, wajib kita terima. Ketetapan Allah wajib kita terima. Walaupun kadang-kadang perlu pengorbanan, dan di situ letak pengorbanan sebenarnya. Ya, menerima ketetapan Allah itu perlu kepada pengorbanan. Sebab ada masanya kita perlu melepaskan sesuatu yang kita senangi. Contoh. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Malam penat, kerja banyak, balik rumah lambat. Contoh. Sampai rumah dah pukul 11.30 malam. Yalah, overtime, projek tak selesai lagi, besok nak present dalam meeting, katalah sebagai contoh. Balik rumah, makan dulu, mandi dulu, gitu-gini, solat gitu-gini. Allah, kadang-kadang layankan kerenah anak, balik isteri pula cerita, "Bang, anak kita yang nombor 2 tu, ya Allah, balik tadi pukul 10 malam baru balik, abang cuba nasihat sikit." Dah kita duduk dengan anak dulu, kasih nasihat, kasih panduan, kasih teguran. Pukul 1 baru tidur. Contoh, pukul 1 baru tidur. Balik penat, besok nak kena pergi kerja lagi, malam sampai pukul 1 baru boleh tidur, ya kan? Pagi pukul 6 katalah, dah bunyi jam untuk solat subuh. Katalah matikan, sekarang handphone kalau alarm kadang lepas kita matikan dia ada snooze, dia akan ulang lagi. Lepas 10 minit bunyi lagi. Sampai 6.30 sampai 6.45. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam keadaan rasanya tidur belum cukup, malam penat. Ya, bunyi jam matikan, rupanya bukan ada bunyi jam aja. Kat luar tingkap dengan bunyi hujan sekali. Ya, jam pun bunyi, hujan pun bunyi. Sejuknya, ya Allah, sedapnya tarik selimut. Tuan-tuan puan-puan sekalian, waktu itu apa yang paling kita senangi? Hati kita minta apa sebenarnya? Hati kita minta, tak payah bangun awak, tidur aja. Nanti pukul 8 baru bangun, pasal apa? Nak terus siap pergi kerja, ada meeting pukul 9. Kalau sekarang bangun, nanti meeting mata merah, meeting menguap, fikiran tak cukup tidur, tak boleh fikir, badan masih penat, mata masih ngantuk. Yang kita senangi waktu itu ialah tidur. Bangun nanti bila nak siap pergi kerja pukul 8. Katalah kan? Tetapi di situ, kerana ketetapan Allah apa? Ketetapan Allah ialah salat subuh wajib dikerjakan. Ketetapan Allah apa? Waktu subuh itu akan habis pada pukul 7. Kalau sembahyang tak buat sebelum pukul 7 terbit matahari, berdosa kita. Ketetapan Allah apa? Ketetapan Allah salat itu fardu, rukun daripada tiang-tiang agama. Wajib dikerjakan. Allah, di situ perlukan pengorbanan. Dalam menerima ketetapan Allah, dalam melaksanakan perintah Allah, perlukan pengorbanan. Dalam erti kata, kita lepaskan apa yang kita senangi. Apa yang kita senangi pada waktu itu? Yang kita senang ialah kalau boleh sambung tidur. Yang kita senang pada waktu itu ialah tarik lagi selimut kita. Yang kita senang pada waktu itu terus ambil bantal lagi satu, tutup kepala kita. Ya kan? Tak, kita perlukan pengorbanan. Ya? Jadi dalam menerima ketetapan Allah, perlukan pengorbanan. Seperti mana Nabi Ibrahim menunjukkan, hatta kalau ketetapan itu jelas daripada Allah sampai peringkat nak kena tinggalkan anak isteri tempat yang tak ada sumber makanan pun, tetap patuh laksanakan perintah Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai umat biasa, orang biasa yang beriman kepada Allah, tak adalah sampai Allah perintahkan kena buat seperti mana yang Nabi Ibrahim lakukan. Tak ada sampai Allah perintahkan kita nak tobat, dosa banyak sangat, kena sembelih anak. Nasib baik tuan-tuan puan-puan sekalian, syukur Allah tak perintahkan kita sampai peringkat macam tu. Tak ada bagi kita diperintahkan nak anak jadi baik, hantar jauh-jauh, duduk dalam hutan sana ke, letak atas gunung ke, campak kat pulau tak ada orang ke. Alhamdulillah, tak adalah pula Allah suruh kita buat macam tu, ya kan? Tapi prinsip kita ialah mana yang zahir perintah Allah, ini ketetapan Allah. Wajib kita laksanakan, wajib kita laksanakan. Ikut kemampuan, ya ikut kemampuan. Walaupun sesekali perlu kepada pengorbanan. Sama ada pengorbanan itu besar, maupun pengorbanan itu kecil. Bayar zakat pun begitu tuan-tuan. Kita kerja, kita penat, dapat pendapatan, kita simpan untuk keperluan kita akan datang, ya kan? Siapa tak senang ada simpanan?
Siapa tak senang bila check akaun, ni duit aku ada, alhamdulillah simpan dah setahun, ada 20,000 dalam akaun. Siapa tak senang, tuan-tuan? Tapi bila sampai masa cukup syarat wajibnya untuk bayar zakat, wajib tak bayar zakat? Wajib. Perlukan pengorbanan tak? Perlu. Sebab saat itu kita perlu melepaskan sesuatu yang kita senangi. Untuk dapat apa? Untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Insya-Allah Allah terima kita hampir kepadanya. Itu namanya pengorbanan. Tapi kita lepaskan sesuatu yang kita senangi. Ya, tengah ngantuk, yang kita senang patutnya sambung tidur, sanggup bangun tuan-tuan, ngantuk-ngantuk pun mata merah bangun juga. Pasal apa? Pasal nak pergi buat benda yang tak baik. Ya, nak pergi berdating dengan bini orang, katalah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim, kasarnya contoh. Tapi bawa contoh lah, saya bawa contoh juga. Ya, sanggup berkorban tu. Ngantuk pun tak apa bangun. Malam belum tidur pun tak apa. Besok kena kerja pagi pun tak apa. Sanggup. Pasal apa? Pasal mata air. Nak keluar jumpa mata air. Dating. Rupanya bini orang, tuan-tuan, kan haram tu. Itu bukan pengorbanan namanya. Sebab bukan bawa dirinya hampir kepada Allah. Itu jadikan dirinya jadi korban. Korban kepada apa? Kepada hawa nafsunya. Ya? Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, bila kita saya katakan tadi bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sebagai orang beriman disuruh untuk terima ketetapan Allah. Ketetapan itu dalam erti kata perintahnya, hukum hakamnya. Kalau ada larangan, kena tinggalkanlah, patuh, jangan buat, ya kan? Tapi ada lagi satu ketetapan. Bila kita kata ketetapan Allah, itu ada dua. Satu ketetapan maknanya ketetapan perintah, ketetapan kita kata peraturan dan undang-undang agama, hukum hakam, itu ketetapan Allah. Tapi ketetapan juga satu makna lagi ialah anugerah kurniaan Allah. Ya, itu ketetapan. Bila saya katalah kalau saya ada pekerja, katalah saya memiliki sebuah syarikat, saya jadi bos. Ya. Bila saya kata dengan seorang pekerja saya, ini saya tetapkan, saya tentukan untuk awak benda ni. Ini perkara, okey. Ini satu perkara yang saya tentukan, tetapkan pada awak tu. Maknanya apa? Kemungkinan pertama, ini satu perkara yang kita suruh dibuat. Ini saya dah tetapkan untuk awak. Maknanya, kalau saya kata kena hantar barang ni tempat itu, pergi hantar. Kalau saya kata jaga mesin ini, awak kena jaga. Ini ketetapan saya. This is my decision. Ya kan? Tapi kalau kita kata pula, ini awak terimalah balik, ini dah memang saya tetapkan macam gini. Boleh membawa maksud sesuatu yang kita anugerahkan pada dia, sesuatu yang kita berikan pada dia, bukan perintah, bukan suruhan. Mungkin kita dapat tak apa hari tu birthday kita ke, ataupun birthday pekerja kita, ya kan? Kita bawa satu bakul limau ke, satu bakul buah leci ke. Nah, ini saya dah untukkan, saya nak kasih awak ni. Ini saya tetapkan untuk awak. Ini saya tentukan untuk awak. Ataupun naikkan gaji sebagai contoh. Don't worry, I decide. Ini saya tentukan untuk awak. Jadi ketetapan juga boleh bawa maksud ketentuan, anugerah, bahagian ataupun hadiah kurniaan. Ya kan? Nah, kalau ketetapan dalam bentuk yang kedua ini Allah berikan kepada kita juga perlu kita terima, wajib. Itu kadang-kadang perlukan pengorbanan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contoh. Kita nak dapatkan sesuatu. Ya. Kita nak mendapatkan sesuatu, katalah kita nak jadi orang yang punya kemewahan hidup. Ya. Kalau selama ini kita bekerja mungkin kita rasa masih banyak kekurangan, ya. Maka kita ingat sambil-sambil kerja ni nak mula bisnes online lah. Ya kan? Pasal kita nak dapatkan pendapatan lebih, ya, ada pendapatan sampingan. Itu kan yang kita hasratkan. Bila kita hendak sesuatu, perlu pengorbanan lah. Sebab Allah dah tetapkan kalau awak hendak, apa yang awak hasratkan kena usaha. Ya kan? Itu amalan. Kalau kita tak usaha, Allah dah atur fitrah kehidupan kita. Fitrah kehidupan manusia, kalau dia tidak berusaha, Allah tak kasih. Ya kan? Kalau tidak apa yang kita inginkan, kena usaha. Itu ketetapan. Siapa yang tetapkan itu jadi fitrah hidup kita? Allah yang tetapkan. Kita kena terima. Walaupun kita kena berkorban. Dalam erti kata apa? Pengorbanan dari segi usaha, pengorbanan dari segi masa, pengorbanan dari segi tenaga, pengorbanan dari segi modal. Macam-macam pengorbanan kita kena buat.
Sebab Allah tetapkan apa? Kena usaha untuk capai apa yang kita impikan. Baik, itu satu. Walaupun simpanan ada, kita sayang, kita senang sangat ada simpanan, ya kan? Tapi kena belanjakan sebahagian untuk jadi modal. Kita dah penat kerja waktu office hour, balik malam nak rehat. Kita senang kalau dapat rehat, ya kan? Dah penat, dapat rehat, kita senang. Tapi malam kita korbankan sedikit masa kita untuk apa? Untuk usaha jalankan online business kita. Sebagai contoh, perlukan pengorbanan. Baik. Bila kita dah usahakan, ikut apa yang kita ingat, itu yang diperlukan. Sampai satu tempoh yang kita rancangkan, kita harap kita dapat keuntungan. Macam baca sajak pula saya ni. Ya kan? Pengorbanan dah buat, kita dah usaha. Lepas kita usaha, kita harapkan hasilnya, ya kan? Nah, hasilnya dapat ataupun tidak, siapa yang tentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum usaha, ketetapan Allah ialah mesti kerja, mesti buat, mesti usaha untuk dapatkan apa yang kamu hendak. Bila dah buat, bila dah usahakan, ketetapan Allah yang berikutnya ialah kamu kena terima. Sama ada aku ini tentukan kamu berhasil ataupun tidak. Kalau berhasil, katalah lepas sebulan, tiap-tiap malam kita berpenat lelah, sengkang mata sikit, ya, lambatkan sikit tidur, dah keluarkan modal, ya kan? Ambil order orang minta kita hantar, sebagai contohlah, penat sikit tak apa, ya. Kita dah usaha, dah buat pengorbanan. Sekali berhasil, tuan-tuan, alhamdulillah Allah. Minggu pertama dapat tambahan $500 keuntungan, orang order banyak. Minggu kedua dapat 600, minggu ketiga, subhanallah, cukup 1 bulan dapat tambahan pendapatan kita nak dekat $2,000 on top of our monthly salary. Subhanallah, tak sangka lah Ustaz, syukur alhamdulillah Allah kasih kurniaan. Berhasil tak? Berhasil. Siapa yang tetapkan hasil tu? Allah. Nah, dalam keadaan demikian, kita kena terima tak? Wajib terima dan wajib syukur. Terima dalam erti kata kita syukur. Kena sedar, insaf, alhamdulillah ya Allah, aku dah penat, dah cuba, dah usaha. Berhasil, sesungguhnya ini hanyalah ketetapan dan kurniaan-Mu. Segala puji untuk-Mu ya Allah. Segala kesyukuranku hanya untuk-Mu ya Allah. Begitu kan? Dan syukur kita untuk 2 perkara, bukan 1. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita dah berusaha, kemudian kita berhasil daripada usaha kita, syukur kita bukan hanya kerana kita dah berhasil. Tak. Kita bersyukur untuk 2 perkara. Yang hasil, Allah anugerahkan, wajib syukur. Logik dah. Itu common sense kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita wajib bersyukur juga sebab Allah kurniakan kita kemampuan dan kesempatan untuk berusaha. Usaha itu adalah ibadat. Usaha itu adalah ibadat. Kita dapat berusaha, kemudian berhasil daripada usaha kita. 2 kesyukuran dituntut oleh Allah daripada kita. 3, 2, 1. Tapi dalam keadaan yang berbeza pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang berlaku ialah kita dah berkorban, ya, untuk berusaha demi mencapai matlamat dan impian. Alhamdulillah. Itu ketetapan daripada Allah, ya. Peringkat awal, nak dapat, mesti berusaha. Dah berusaha, dah penat, dah keluar modal, habis waktu malam kita dengan online business kita, tapi tak dapat hasil yang kita inginkan. Bulan pertama rugi. Ya, dah keluar modal, dah bakar kuih, dah buat nasi ambengnya katalah, ya, dah pergi pasar belanja macam-macam, orang tak order. Ya, ordernya seminggu cuma 1. Yang pula dah order 1 tu pula kasih feedback negatif pula kat Facebook kita, dah orang lain tak jadi beli, kita hampa padahal kita dah buat yang sebaik mungkin dah. Ya, saudara mara kita bila rasa kata masakan kita sedap, tapi pasal yang 1 kasih feedback tak baik, dah orang lain tak ambil lagi. Minggu kedua pun cuma 2 orang order. Sampai sebulan habis modal Ustaz, tak balik modal saya. Bulan kedua cuba pun tak dapat juga. Nak buat macam mana Ustaz, ya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketidakberhasilan itu siapa yang tetapkan? Siapa yang tentukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita yakin itu Allah Subhanahu Wa Taala dan itu kuasa Allah. Ya? Dan kita sebagai orang beriman, peringkat awal kita dituntut untuk mengorbankan sebahagian apa yang kita miliki sebagai modal, usaha dan sebagainya. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa itu bukan sesuatu yang menjadi rezeki kita, bukan sesuatu yang menjadi kita kata
kelebihan anugerah untuk kita, maka apa perlu sikap kita? Waktu itu perlukan pengorbanan satu lagi, ialah untuk terima bahawa ketetapan bagi kita ialah mungkin perniagaan bentuk lain. Ya, mungkin modal kita cara yang lain, mungkin cara masak kita kena ubah, mungkin pendekatan kita advertise, iklankan dalam Facebook kita mungkin dengan cara yang berbeza. Kemungkinan itu ketetapan daripada Allah. Namun bagi orang beriman, kalau berjaya, kita kata kena syukur. Dua lapisan syukur. Ingat tak tadi? Dua lapisan syukur. Syukur sebab mampu berusaha, syukur sebab dapat hasil Allah kurniakan kepada kita. Kalau gagal, maka syukur tetap perlu, tambah dengan sabar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kenapa? Saya bisnes bankrupt, Ustaz. Ya Allah, modal habis, tak untung, orang tak beli. Orang kutuk lagi dalam Facebook saya, padahal bukan salah saya apa pun. Tuan-tuan, nombor satu, syukur tetap kena syukur. Pasal apa? Sebab kita dah mampu berusaha. Ya, untuk mencapai niat. Orang kalau angan-angan tapi tak nak berusaha, tak dapat ibadat. Pahalanya, fadilat tak dapat. Kita, bila kita meletakkan cita-cita, kita berusaha. Usaha itu menjadi ibadat. Syukur pada Allah, mampu mendapatkan pahala di sisinya. Kedua, kena sabar. Sabar dalam menerima reda, ini ketetapan Allah untuk kali ini. Mungkin 2 bulan pertama belum lagi. Serahkan pada Allah. Mudah-mudahan kita tukar sedikit strategi kita, cara kita, style masak kita, packaging kita mungkin. Bulan ketiga, bulan keempat, mudah-mudahan Allah kurniakan lebih banyak rezeki kepada kita. Perlu ada kesabaran. Kesabaran dalam erti kata apa? Bukan terima lepas tangan, tidak. Terima sambil menambahkan lagi dan memperbaiki lagi usaha kita. Nah, sebab itu orang beriman untung. Ya kan? Bila berusaha saja dah kira berjaya dah. Sebab dapat pahala. Kemudian dapat hasil, syukur 2 kali sebab Allah anugerahkan rezeki. Kalau gagal, bermakna Allah masih tetap sayang pada kita. Kita tetap dapat kelebihan bersabar dan berusaha lebih baik lagi. Alhamdulillah, itu semangat yang perlu kita ambil daripada kisah-kisah pengorbanan Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, pengorbanan ditinggalkan anaknya yang masih kecil di tanah Mekah bersama dengan isterinya tanpa sebarang bekalan apa-apa pun yang boleh bertahan selama berapa hari kita tak tahu. Tapi akhirnya daripada pengorbanan itu, apa anugerah yang diberikan oleh Allah? Satu keluarga mendapat kemuliaan. Anaknya turut dilantik menjadi Nabi. Tempat yang kosong itu akhirnya menjadi tumpuan. Sebab di situ diperintahkan oleh Allah untuk didirikan Kaabah. Siapa orang yang mendapat kemuliaan dirikan Kaabah? Nabi Ibrahim. Siapa yang tolong? Anaknya Nabi Ismail. Daripada tangisan anak yang kecil tadi, yang sedang diuji dengan maknya, ditinggalkan bapaknya jauh. Entah bila datang lagi, entah datang lagi ke tidak. Tapi daripada anak kecil yang sedang menangis ini, hentakan kakinya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu sumber air yang segar sampai sekarang tidak pernah kekeringan. Subhanallah. Lihat tuan-tuan dan puan sekalian, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada pengorbanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Nabi penuh dengan pengorbanan, tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah. Disakiti, dihina, dicaci, ya, diboikot, dipulaukan, perlu berhadapan dengan musuh. Ya, sebahagian saudara ataupun sebahagian sahabat yang dicintai sampai gugur mati dalam peperangan, ya, diancam, dah pindah ke Madinah pula, disakiti pula ataupun dikhianati oleh orang-orang munafik. Ya, ancaman daripada luar, daripada Mekah, daripada dalam. Ada sebahagian kampung-kampung Yahudi juga telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam pengorbanan, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi akhirnya apa yang dianugerahkan oleh Allah? Allah atur kemurahannya, hikmah begitu sekali. Akhirnya agama Islam menjadi agama yang penuh dengan kemuliaan. Berbondong-bondong orang berebut nak masuk jadi orang Islam. Ya, dapat kembali membuka kota Mekah, dibersihkan daripada berhala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dengan nikmat daripada Allah diluaskan menjadi kemuliaan kepada kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mendapat kemuliaan. Sampaikan dikatakan apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itulah sebaik-baik umat yang Allah kurniakan, Allah keluarkan kepada sekalian manusia. Allah, dengan syarat-syaratnya lah.
Ya, tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, dengan syarat kita ini mengajak pada kebaikan, ya, mencegah kemungkaran, terus beriman kepada Allah. Tapi begitu. Pengorbanan yang dituntut daripada Allah akan menghasilkan kemuliaan. Sama ada kita yakin ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, cuma sebagai peringatan dalam kita menerima ketetapan Allah. Sekali lagi saya ulang, ketetapan Allah perlu kita terima. Walaupun kadang-kadang memerlukan pengorbanan daripada kita. Dan ketetapan daripada Allah itu dalam dua bentuk, ya. Satu, ketetapan dalam erti perintah, peraturan, undang-undang hukum, wajib kena laksanakan, haram mesti tinggalkan, itu ketetapan. Ya. Laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami faham, kami terima dan kami laksanakan. Ketetapan bentuk yang kedua ialah ketetapan dari segi anugerah, bahagian, rezeki yang Allah kurniakan. Ya, nak dapat rezeki, nak dapat kurniaan, ketetapan Allah ialah mesti berusaha dan bekerja. Kena terimalah. Jangan pula nak mangan-angan tapi tak nak terima ketetapan untuk bekerja. Kemudian bila dah berusaha, bila dah bekerja, Allah tetapkan ikut pilihannya sebagai tanda sayangnya kepada kita. Sama ada berhasil seperti mana yang kita rancangkan, syukur 2 lapisan ataupun 2 kali syukur. Kalau tak dapat ataupun belum dapat, syukur tetap syukur sebab mampu berusaha. Sabar dalam erti kata kita reda apa yang Allah tentukan pada waktu itu sambil kita bangkit kembali untuk memperbaiki keadaan kita. Dan tak ada orang akan ubah keadaan kita. Tak ada orang boleh ubah apa yang kita dapat hasil daripada yang kita usahakan kecuali diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada daripada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Menjadi seorang usahawan, sama ada buka kilang ataupun berniaga di kedai maupun berusaha dari rumah. Kalau gagal, kalau belum berhasil, tak ada siapa boleh mengubah keadaan kita kecuali diri kita sendiri. Itu makna sabar. Itu makna sabar. Kita ubah, kita perbaiki, kita tambah usaha. Kalau memang itu bukan bahagian kita sebab bukan kepakaran kita, kita disuruh mungkin ya meneroka dan mencuba bidang-bidang yang lain. Baik. Cuma satu perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Dalam kita mengatakan kita ini berkorban dalam kehidupan. Kalau peringkat berkorban nyawa itu sebagai contoh orang yang diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, itu kena korbankan nyawa lah. Itu dalam keadaan-keadaan yang memang ditetapkan bila sampai masanya, seperti mana yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kadang-kala kita disuruh berkorban harta, kadang-kala disuruh berkorban masa, kadang-kala disuruh berkorban apa saja yang kita senangi, ya. Kita kena berhati-hati. Kadang-kala ada manusia ni berkorban dan pengorbanannya bukan sedikit. Kadang-kadang ada manusia malah sampai berkorban nyawa sekalipun. Tapi kalau kita tak faham, kita tak hati-hati, niat kita tak betul, bukan untuk Allah. Macam saya katakan tadi, perkataan korban itu sepatutnya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, supaya kita diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya tak betul, tujuannya salah, ada orang yang sampai berkorban nyawa kononnya pada zahir di jalan Allah pun tetap akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ya ke ustaz, orang kalau ada korban Allah tak janji ke masuk syurga? Kita dah korban dah macam-macam kita serahkan untuk Allah. Ya, janji daripada Allah tidak akan dimungkiri, tapi janji Allah itu diikat dengan keikhlasan, dengan niat yang lurus, niat yang jelas, bukan untuk benda yang lain. Baru Allah terima. Allah tak akan memungkiri janjinya. Tapi kalau kita sendiri khianat dalam hubungan kita dengan Allah, zahirnya kita buat apa yang Allah suruh, tapi tujuan kita bukan untuk Allah, Allah tak akan terima. Itu kan hadis yang masyhur selalu kita dengar, selalu kita sebut. Orang belajar hadis yang pertama mestilah hadis ni, innamal a'malu bin niat. Semua orang tahu dah. Orang tak pernah duduk belajar kat madrasah, tak pernah belajar bahasa Arab pun, kalau hadis ni dah kat ujung lidah dah, innamal a'mal bin niat, ustaz. Ya, amalan kita itu berdasarkan, bergantung pada niat, ni kan. Nah, kerana itu dan justru itu, di hujung pertemuan kita pada kali ini, saya nak bawa satu hadis untuk kita perhatikan. Hadis yang agak panjang. Riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW mengkhabarkan nanti pada hari kiamat
Allah Subhanahu wa taala akan datang memanggil hamba-hambanya untuk menghadap, untuk ditanya pertanyaan, diajukan persoalan tentang kehidupan mereka di dunia dulu. Akan ada sebagian orang itu dipanggil, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibentangkan kepadanya terlebih dahulu, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, sebut kepada si hamba ini satu persatu nikmat masa dia hidup kat dunia. Kau hidup kat dunia, kau dapat ni kan? Ini aku kasih kan? Ini nikmat kau dah terima kan? Fa'arafaha. Si hamba tadi, ya mengaku, betul ya Allah, aku tahu. Memang betul aku dah dapat nikmat ni, aku dapat nikmat ni, aku dapat ni, kau kasih aku terima ni, aku dah nikmati. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fihi. Apa yang kau dah buat dengan nikmat aku kasih itu? Lalu ada hamba yang ditanya dalam keadaan demikian mengatakan, ya Allah, aku dulu waktu kat dunia hidup dengan segala nikmat kau berikan, aku berjuang di jalanmu ya Allah. Aku ikut bertempur menentang musuhmu ya Allah dalam peperangan sampai aku mati syahid, kata dia. Ya Allah, nikmat daripadamu aku dah gunakan berjuang sampai aku mati syahid. Memang dia gugur dalam peperangan pun, dibunuh oleh musuh pun. Tapi Allah mengatakan, kadzab, engkau tu pembohong, kata Allah Ta'ala. Allah kata dengan si hamba yang dah mati gugur dalam peperangan ni, yang zahirnya bersama orang yang membela agama Allah ni, Allah kata, anta kadzab, engkau itu seorang pembohong dan penipu. Kenapa? Allah mengatakan, engkau berjuang sampai engkau mati, dibunuh, gugur dalam peperangan, supaya orang mengatakan engkau itu jari, engkau itu seorang yang berani macam singa. Ya. The sole purpose of you masuk dalam peperangan sampai kamu mati dibunuh oleh musuh, just for you to be called a martyr, just for you to be called a brave, a courageous soldier. Ya, hanya supaya engkau itu dikatakan, dipuji sebagai seorang yang berani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau hendak kau dah dapat. Orang semua dah puji kau sebagai orang yang berani sampai kau mati. Maka sekarang masuk dalam neraka, kata Allah Taala. La haula wala quwata illa billah. Habis dah berkorban dah kat dunia, korban sampai hilang nyawa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kerana niat tadi bukan untuk Allah sebenarnya dalam hatinya. Walaupun bila dah mati dalam peperangan, orang puji, orang sanjung, dia ni mati syahid, dia ni seorang pahlawan panglima. Ya, mati kerana kebenaran. Kata Allah, pembohong, kau tu bukan syahid. Engkau hanya minta dipuji sebagai seorang yang berani. Maka kata Allah, orang dah puji dah cukup dah orang puji kau dah, masuk dalam neraka. Dipanggil pula sebahagian golongan manusia yang lain. Allah bentangkan pada dia nikmat-nikmat yang Allah telah berikan semasa hidupnya. Ya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah bentangkan kepadanya nikmat yang pernah diberikan dan dia mengaku, ya Tuhan, ya betul ya Allah, aku dah terima ni. Ya. Kemudian Allah tanya, fama amilta fi, apa yang kau buat dengan apa yang telah aku kurniakan? Dia kata, ya Allah, aku masa dunia, duduk kat dunia dulu, aku dah berkorban masa belajar, tuntut ilmu. Sampai aku dah dapat ilmu, aku mengajar pada orang lain, aku belajar baca Quran, malam-malam aku isi dengan tilawah baca Quran untukmu ya Allah, kata dia. Ya. Nikmat yang ada digunakan untuk menuntut ilmu. Nikmat yang ada digunakan untuk menjadi seorang pakar Al-Quran. Malamnya diisi dengan tilawah Al-Quran, ilmunya disampaikan kepada orang. Allah mengatakan, anta kadzab, engkau tu penipu, kata Allah. Sebaliknya, engkau belajar untuk dikatakan annaka alim. Dalam riwayat yang lain, annaka qari, supaya engkau tu dipuji sebagai orang yang pandai, orang alim, supaya orang puji kau jadi orang alim, orang puji kau jadi seorang qari, pakar baca Quran, bukan ikhlas kerana Allah, kata Allah. Maka kata Allah, apa yang kau hendakkan kau dah dapat. Semua orang dah puji kau jadi alim, semua orang dah puji dah engkau tu sebagai seorang pakar Quran. Masuk neraka sekarang, kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang lagi kumpulan yang lain, dipanggil oleh Allah manusia yang lain. Soalan yang sama, aku dah kasih nikmat, dah terima. Ya, betul ya Allah, ini nikmat aku dah terima, ni aku dah terima. Fama amilta fi, maka apa kau buat dengan nikmat-nikmat yang ada sepanjang hidup yang aku dah berikan, kata Allah. Dijawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, masa hidup aku
Apa nikmat yang kau kasih, aku jadi kaya ya Allah, aku sedekah sana, aku sedekah sini. Amal jariah sana, amal jariah sini. Aku buat amal kebajikan ya Allah merata sepanjang hidup aku. Allah kata anta kadzab. Allah kata engkau penipu, kata Allah. Pembohong kau itu. Sebaliknya apa yang kau buat itu semata-mata supaya orang puji kau sebagai seorang yang murah hati, jawad. Ya, supaya orang puji kau sebagai seorang jawad. Jawad maknanya pemurah. Nah, apa yang kau hajatkan, nak dapat pujian orang, orang semua dah puji kau. Sampai kau mati orang sebut kau tu pemurah. Engkau itu dermawan. Ya. Engkau seorang yang murah hati. Kau dah banyak tolong orang, orang puji dah. Itu niatmu, itu keinginanmu, itu hasratmu, kau dah dapat. Sekarang masuk neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hidup di dunia. Dunia ini tempat Allah uji kita. Sepanjang kehidupan, nikmat mencurah-curah Allah kurniakan kepada kita. Allah menuntut untuk kita belanjakan apa yang kita senangi daripada kurniaan Allah ini untuk melakukan perkara yang Allah hendak, yang mendatangkan kemuliaan di sisi Allah, yang membawa kita hampir kepada Allah. Teruskan dengan apapun yang perlu kita lakukan sepanjang hidup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pengorbanan perlu buat, kita perlu buat. Tapi jaga niat kita. Jaga apa tujuan kita, jaga apa matlamat kita. Biarlah apapun kita buat, sama ada dalam hidup berumah tangga ke, dalam berkerjaya ke, dalam kita buat kerja sukarela ke, dalam kita menyokong sesiapa ke, dalam apapun perkara, biarlah niatnya semata-mata kerana Allah, dengan kita jaga peraturan supaya kita nanti diterima oleh Allah. Kalau tidak, sia-sia kehidupan kita ini. Habis modal umur, habis modal tenaga, habis modal harta semua pun, jangan sampai jadi tiga golongan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim itu tadi. Kata Allah, engkau penipu, engkau pembohong. Tak betul apa yang kau katakan itu. Semuanya engkau buat semata-mata kerana ingin dapat pujian orang lain, bukan untuk mendapat keredaan dan rahmat daripada aku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dalam suasana Idul Adha seperti ini, Zulhijjah seperti ini. Kita hayati, kita hidupkan semangat berkorban. Korban. Ya, biarlah Allah terima kita sebagai hamba-Nya yang banyak berkorban, bukan kita hidup akhirnya kita jadi korban. Korban apa? Korban kejahilan kita, kelalaian kita, jadi korban kepada nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita semua, dan Allah pelihara kita dari apapun keburukan dunia dan akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ampun dan maaf di atas apapun mungkin kesilapan dalam saya menyampaikan sedikit peringatan itu tadi. Saya sayangi anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana Allah saya kasihi semua sebagai insan yang Allah pilih menjadi saudara-saudara saya. Sehingga kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.